sawana lah video ni. Ada tayar. Tak ada tayar itu okey sikit. Ha? Pelapis hitam. Tu tu. Jenial lah. Tambah dulu. Kita tambah lapis nanti kita. Lebih sikit. Insyaallah. Allahu Akbar. Boleh? Apa sih? Tayar tu sawana. Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabihi wa masyayikh Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong dongakan sikit ni tekan apa sikit. Angkat sikit, angkat. Angkatkan sikit skrin tu, okey. Dah. Dah. Okey, terima kasih. Insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ni kita baca bab fiqh fiqh minhaji dalam bab jenis talak itu, jenis talak, talak atau tolak macam mana itu okey, muka surat 257 257 dalam 2.5.2 talak sunni, talak bid'ai dan bukan sunni dan bukan bid'ai. Ini jenis talak lah ni. Bagaimana talak itu kan? Talak ialah maknanya memutuskan ikatan, melepaskan ikatan ataupun memutuskan ikatan. Itu dikatakan sebagai talak ataupun sesuatu ucapan lah. Ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya dengan makna untuk melepaskan ikatan perkahwinan tersebut. Maka dinamakan sebagai lagi pula ke apa lagi tahu pula. Dia dongak kan. Dia ni tadi nunduk, ni nunduk ni. Dia tegak dongak. Ni tu nunduk pula. Lagi tahu saya tengok kat sini menunduk. Macam ni apa? Ni dah. Ada yang macam ni? Okey. Okey sah. Situ okey. Tunggu kadang lambat sikit. Kotakkan kena apa? Okey. Allah. Kotakkan kena pecat. Kita ganti orang lain. Baik insya-Allah. Sebab saya pun tengok kat sini. Sebab kita ada dua apa kan, saya tengok kat sini lah. Boleh ke tak boleh. Saya tengoklah dia terlampau apa sangat pun. Kalau apa sangat pun tak boleh, nampak meja je. Buat apa dalam meja? Betul tak? Entahlah. Kalau program begitu.
Boleh lah, boleh. Oh, technician apa sikit. Bagus sikit. Baik, insya-Allah kita masuk talak sunni, talak bidai dan bukan sunni dan bidai. Perempuan yang dicerai akan berada dalam suatu daripada 3 keadaan. Perempuan yang dicerai akan berada dalam satu daripada 3 keadaan. Pertama, bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi oleh suaminya lagi tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut. Talak ini dinamakan sebagai talak sunni. Talak apa? Talak sunni nama dia. Talak sunnah lah. Hukumnya adalah harus dan jatuhlah talak. Hukumnya harus dan jatuhlah talak. Talak ini bertepatan dengan ajaran syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak 1 atau talak 3 serentak. Sama ada yang dilafazkan talak 1 pun talak 3 serentak. Ada yang kadang talak 3 kan, sebabkan marah benar lah, marah benar, bongih benar kan, maka dia lopeh talak 3. Yalah, dah mungkin yalah, kadang ke rumah tangga tak sepahaman lagi, si A cenderung pada si B, si B pula si A, isteri cenderung pada lelaki lain, yang suami pula cenderung pada perempuan lain kan. Jadi tak ada persepahaman ni dalam rumah tangga lagi. Itu yang kadang-kadang berlaku jatuh talak sampai talak 3 lah. Kadang ada juga kadang isteri mencabar suami pada mencabar suami. Kalau kau berani, talak dah kan. Talak, ceraikan aku kan. Kalau kau berani, ceraikanlah, betul tak? Ya, isteri pula, suami pula dah kena cabar macam tu, dia pun lepaskanlah talak tersebut kan. Ambil kau tu kan. Sibuk benar nak talak, dia bagi kau talak. Dia bagi talak 3 sekaligus, bukan talak 1 kira. 3 bagi temonung perempuan tu. Kita tak? Temonung dia. Ada juga kadang-kadang lepas tu wujud pula menyesal pula. Suami pula menyesal lepas tu. Dah ingat dia kan, bekas isteri tu. Dah asyik ke rumah orang tu pula. Sedangkan dah tak boleh bersama lagi dah. Itu namanya gila apa? Dah gila talak. Bila nampak ia bekas isteri tu kan bercakap dengan lelaki lain, dia nak marah dah, bongi dia. Datang nak pukul dia bekas, sama ada bekas isteri tu ataupun dia nak pukul lelaki tu. Sedangkan dia tak boleh bersama lagi dah dengan perempuan itu, kecuali perempuan itu berkahwin dengan lelaki lain dahulu. Faham tak? Itu namanya gila talak lah. Ada juga berlaku itu kan, macam-macam lah rumah tangga ni. Macam-macam masalah rumah tangga. Baik. Jadi hukumnya talak bid'ai tadi ataupun talak sunni, hukumnya adalah harus dan jatuh talaknya. Talak ini bertepatan dengan ajaran syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak 1 ataupun talak 3 serentak. Walaupun begitu, tuan-tuan, sunat bagi suami menceraikan isteri dengan talak 1 atau talak 2 dalam satu tempoh suci, supaya suami boleh rujuk kepada isteri apabila berasa menyesal. Itu kalau nak rujuk lah. Tapi banyak juga pasangan-pasangan bila dah bercerai tak rujuk pada, walaupun talak satu. Banyak saya jumpa kes, dia orang tak nak rujuk balik, dia orang nikah lain, masih bawa diri. Yang suami kahwin dengan perempuan lain, yang perempuan nak kahwin dengan lelaki lain. Mereka tak nak rujuk lagi lah. Macam tu. Okey. Dan ikut kalau prosedur kita pejabat agama pun, kalau mana-mana lelaki dan suami kalau nak rujuk isteri dia, memang kita tanya dulu lah isteri, setuju tak nak rujuk dengan abang kau ni, kan? Dengan suami ni. Setuju, kata. Setuju, okeylah. Boleh suruh kita dah baca lepas rujuk tu. Takut nanti ada juga kadang-kadang kes paksa. Ustaz, sebenarnya bila dah rujuk tu, bila dia dah keluar daripada pejabat agama, tiba-tiba isteri tu ghostan balik, jumpa kita, sebenarnya Ustaz, saya tak ada cadang nak rujuk dah. Macam tu pula dah. Tadi kau kata dah setuju nak rujuk dengan bekas suami kau, ni dah tak nak rujuk pula.
Nak buat macam mana kan? Dia dah rujuk, suami dah rujuk, kena redha lah, kena terima lah. Kerana kuasa talak itu di tangan suami. Kuasa talak tangan dia. Walaupun gohit gostad. Walaupun dia gostad semula, datanglah jumpa pegawai kan. Dia kata sebenarnya cadang dia tak ada cadang nak rujuk dah. Cuma nak tanya-tanya je kan. Tapi dia dah mengaku dah setuju nak rujuk. Itulah tuan-tuan, tak tahu nak cakap lah manusia ni. Okey. Tapi bila suami dah rujuk, memang kena redha lah, kenalah terima hakikat dia. Kemungkinan bila bersama semula tu mungkin ada hikmah tertentu lah yang Allah Ta'ala takdirkan. Kita tak tahu kan. Jadi kenalah perbaiki diri, muhasabah diri. Suami janganlah menyalahkan isteri saja, isteri pula jangan menyalahkan suami. Bila masing-masing sibuk menyalahkan di antara orang lain, sedangkan diri masing-masing pun tak nak muhasabah diri, so macam mana nak membina keluarga yang baik? Betul tak? Asyik menyalahkan orang lain dia. Faham kan? InsyaAllah. Jadi hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabi iza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Maksudnya wahai nabi, apabila kamu ataupun engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah. Itu sebaiknya seorang suami itu naklah menceraikan isteri dalam keadaan isteri itu dalam keadaan bersih, bukan dalam keadaan berhaid. Kenapa? Kalau seandainya dicerai isteri masih berhaid, tempoh iddah dia lagi lama. Tempoh iddahnya lagi lama berbanding dengan ditalak dalam keadaan suci. Ketika perempuan dalam keadaan berhaid, seorang suami menceraikan isteri, haid pertama itu tidak dikira. Haid pertama itu tidak dikira. Dia tak dikira haid pertama tu. Jadi mana tempoh iddah perempuan tu lagi lama. Dia akan lagi lama menunggulah. Lagi lama menunggu kalau dia nak berkahwin dengan lelaki lain. Macam tu. Berbanding dalam keadaan suci. Suci yang tidak disetubuhi. Suci pada dua. Satu, suci yang disetubuhi. Yang kedua, suci tak disetubuhi. Kan? Suci yang disetubuhi kemungkinan akan berlakunya ada anak. Mungkin perempuan tu akan mengandung. Kalau suci dan keadaan tidak disetubuhi, kemungkinan besar tidak akan berlaku ada anak lah di situ. Bila ada anak, jadi tempoh haid itu akan lama juga. Kalau seandainya suaminya menceraikan dia, faham kan? Tempoh iddah ni lagi lama. Sama juga dengan keadaan perempuan tu dalam keadaan berhaid ataupun bernifas ke sebagainya. Jadi tempoh iddahnya lagi lama lah. Baik. Kemudian 5.22, dalam keadaan haid dan nifas ataupun dia dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi oleh suami, talak ini dinamakan sebagai talak bid'ai. Talak bid'ai namanya. Tadi talak sunni. Talak sunni ialah suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri itu bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi. Itu namanya talak sunni. Kalau talak bid'ai sebaliknya lah. Mana suami dan isteri dalam keadaan period, isteri dalam keadaan berhaid atau nifas, ataupun isteri telah pun disetubuhi. Mana suami telah dah setubuh, faham je lah kan, pencampuran air mani akan berlaku kan, benih lelaki dengan benih perempuan tu tak. Jadi dia takut dia akan hamil isteri itu. Itu sebabnya ditegah lah. Tapi orang kadang kan kira dah, tak? Dia kalau nak marah tu sama ada isteri tu suci ke tak suci ke, dia tak kira terus. Janji dia dah talak orang tu kan, perempuan tu. Tak? Itu sebabnya dalam konteks konteks Malaysia ataupun dalam konteks Negeri Sembilan kan. Itu sebabnya sesiapa yang menceraikan isteri dan di luar mahkamah, maka dia kena denda. Ceraikan isteri di luar mahkamah, maka dia kena denda lah. Itu sebabnya kalau nak menceraikan isteri sebaiknya di dalam mahkamah. Denda tu bergantung pada mahkamah lah. Itu pula berapa dia nak. Paling tidak pun silap saya, paling tidak pun maksimum dia 1,000 jugalah. Maksimum dia 1,000. Minimum bergantung pada hakim. Tengok mood dia lah. Kalau dia nak cas RM50, RM50 je lah. Kalau dia nak cas
100 lah. Okey. Yang pihak suami pula kalau rasa tak boleh nak bayar, buat rayuan lah. Boleh tak Tuan Hakim, Yang Arif, Tuan Hakim kan? Ya, dalam mahkamah takkan kita nak panggil tuan, boleh ke dikurangkan cakap tuan macam tu je. Ataupun jang, boleh tak kurang sikit? Tak boleh lah kan? Kau ajar lah kan? Kita panggil lah Yang Arif, Tuan Hakim, betul tak? Sesuai lah dengan gelaran dia. Ini main jang-jang je. Maklumlah tuan, biasa jumpa kedai kopi Hakim tu, kadang minum sama kan. Bila panggil tu panggil jang je, kau macam tu je. Dalam mahkamah tak boleh lah menghina lah mahkamah macam tu. Panggil lah Yang Arif, Tuan Hakim. Masya-Allah tuan. Baik, kemudian hukumnya adalah haram dan berdosa tadi, yang talak bid'ah tadi. Haram dan berdosa dan jatuh talak. Talak tetap jatuh, cuma dalam kategori haram dan berdosa. Kerana apa? Kerana bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Talaq ayat 1 yang dinyatakan sebelum ini. Dalam hal ini tuan-tuan, suami sunat rujuk semula kepada isteri. Suami sunat rujuk semula kepada isteri. Kalau dia tak rujuk, macam mana Ustaz? Nak buat macam mana dia tak nak rujuk? Kan? Dan masing-masing buat hal masing-masing. Cuma banyak kadang-kadang pasangan rujuk biasanya disebabkan anak. Dia tengok anak kan, dia tengok muka anak tu, barulah lembut hati balik, naklah bersama semula kan. Bila tak ada anak tu yang kadang tak rujuk semula. Tak ada anak nanti tak nak rujuk. Kalau rujuk pun apa tak ada anak kata. Yang dia pula dah masing-masing dah tahu hati. Betul tak? Yang rujuk ni biasanya ada anak. Sebab ada anak perkahwinan mereka, maka anak itu pun memainkan peranan juga, menyebabkan mak ayah dia boleh berbaik semula lah. Macam tu. Banyak pasangan saya tengok macam tu lah. Kenapa rujuk ni? Itulah Ustaz, fikir anak ni kan? Itu jawapannya. Baik, seterusnya hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaka imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasala Umar bin Khattab radhiyallahu fasala Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha summa liyumsikha hatta tadharu summa tahida summa tadharu summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ay yamassa fatilka iddatul lati amarallahu an tullika laha an-nisa. Maksudnya tuan-tuan, daripada Abdullah bin Umar yang menceraikan isterinya. Nampak? Abdullah bin Umar satu hari tuan-tuan dia menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya dalam keadaan berhaid. Wahia hahidun, isteri yang keadaan berhaid. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Fasa'ala Umar Ibnu Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika. Maka lalu Umar Ibnu Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW anzalika daripada demikian masalah tadi. Yang bercerai siapa? Umar kena bercerai? Tidak, yang bercerai itu Abdullah Ibn Umar, anak dia. Anak dia menceraikan isterinya. Mana menantu lah. Mana menantunya telah pun ditalak oleh anak dia. So yang mengadu siapa? Sayyidina Umar. Umar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi SAW pun berkata bila dia mendengar persoalan yang diajukan oleh Umar kepada dia, apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata murhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada dia supaya dirujuk semula akan isteri dia. Summa falyumsikha hatta tadharu. Kemudian naklah kamu pegang akan dia sehingga dia suci. Maksudnya apa? Maksudnya janganlah ceraikannya sehingga dia suci, kemudian haid dan suci lagi.
kemudian perempuan itu berhaid dan juga suci lagi. Okay. Kemudian jika dia ingin bersama isterinya, teruskanlah. Dan jika ini nak bercerai, maka cerailah sebelum menyetubuhinya. Okay. Inilah iddah yang perintah Ta'ala dalam menceraikan isteri. So maknanya tempoh iddah perempuan biasanya 3 kali suci kan? 3 kali suci lah. Okay. Itu iddah dalam keadaan itu iddah bercerai hidup. Iddah bercerai hidup ialah 3 kali suci. Faham kan? Kalau iddah bercerai mati, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu kalau iddah bercerai mati. Mana suami matilah. Suami mati kan perempuan kena beriddah juga. Selama 4 bulan 10 hari. Okey. Kalau perempuan itu diceraikan, kemudian perempuan tu dalam keadaan hamil. Perempuan dalam keadaan hamil. Okey, berapa tempoh iddah dia? Berapa lama tempoh iddah kalau perempuan dalam keadaan hamil? Sehingga melahirkan anak, sehingga melahirkan anak. Dalam anak barulah dia boleh, perempuan tadi boleh berkahwin dengan lelaki lain lah. Itu pun kalau dia nak kahwin. Kalau tak nak, tak adalah. Kadang-kadang ada juga kadang perempuan dia tak nak kahwin. Cukuplah dia kata, cukuplah sekali ustaz, dia kata. Menikah, dia kata. Sampai dia tak ada nak nikah gitu, kata. Sampailah ada sampai meninggal dunia pun tak menikah lagi. Sedianya berumah tangga sekali saja. Ada perempuan kadang banyak kali menikah pun ada. Banyak kali menikah pun ada juga, kan? Menikah dengan seorang lelaki kemudian bercerai. Lepas tu menikah dengan lelaki kedua, cerai lagi. Menikah kali ketiga dengan lelaki lain, cerai lagi. Menikah kali keempat bercerai, tahu apa kali bercerai kan? Macam-macam gagap manusia ni. Kita ingat lelaki yang macam tu, kau jap kahwin kau cerai, perempuan pun ada juga macam tu kan. Ada juga perempuan macam tu. Masih ada ni. Saya pun tengah buat siasatan seorang ni. Seorang perempuan ni lah. Dia berkahwin menggunakan sijil cerai lelaki yang lelaki ni bagus, kes berlaku. Dulu pun pernah berlaku juga. Menggunakan sijil cerai lelaki suaminya yang pertama. Yang dulu menggunakan sijil cerai lelaki suami yang pertama. Kemudian berkahwin dengan lelaki ketiga lah. Yang terbaru hari ni, kan, menggunakan sijil cerai suami yang kedua. Okay, suami yang kahwin sekarang ni suami keempat. Suami yang dikahwin sekarang ni suami yang keempat. Okay. Kenapa berlaku? Kerana tadi suami yang ketiga, tersilap suami ketiga datanglah. Dia kata dia tak pernah menceraikan isteri dia. Tak pernah cerai. Dia kahwin di Thailand lah. Kahwin di Thailand. Tapi itulah masalahnya, bila kahwin Thailand tak mendaftarkan pernikahan tu. Bila tak didaftarkan pernikahan itu, jadi isteri boleh mengambil alasan bahawa pernikahan itu tak sah, dia kata. Macam-macam alasan kan. Saya minta supaya dia daftarkan dulu pernikahan saya minta lelaki dia tu, bekal lelaki tu. Dia kata boleh cerai lagi ustaz. Kata okey, tak apalah, boleh cerai. Okey, ni pernikahan kamu di Thailand ni dengan perempuan ni kena daftarkan dulu. Kena sahkan tu pernikahan tu betul. Betul ke tak betul? Baru boleh kita pasahkan pernikahan perempuan ni dengan lelaki keempat ni. Nampak? Baca lagu tu kan, poning belum dengar. Poning belum. Kita ingat lelaki je, perempuan pun macam tu je, PL perangai tuan-tuan. Tu sebabnya kalau tuan-tuan berminat nak nikah mana-mana janda tu, peso tu lah. Peso lah betul-betul. Kan kau ni dengan bekas suami kau ni dah settle ke belum ni? Botol ni bukan golak je. Tak? Dah setiap hari hantar mesej dah habis je. Kau tak cair tuan-tuan? Cair tak? Cek lah betul-betul. Bukan mana kita nak melarang orang berkahwin. Tak ada. Kita tak ada nak larang kahwin tu. Kahwin lah. Tapi pastikan siapa perempuan kita nak kahwin tu, kan, tidak ada lagi ikatan dengan suami yang sebelumnya. Nampak? Tidak lagi ikatan dengan suami sebelumnya. Minta dia punya surat cerai dia, betul ke? Kadang ada perempuan kadang berkahwin sampai 3-4 kali. Yang dia tunjuk tu sijil cerai yang mana satu dia tunjuk tu. Takut nanti sijil cerai yang suami yang pertama tu, sedangkan dia ada suami yang ketiga, keempat lagi.
Tuan ni mungkin yang ke-10 kat tuan. Takut tuan yang ke-10 pula. Aduh, subhanallah, masya-Allah. Apa dia? Jail kan? Okey. Sebab ni benda ni berlaku, bukan cerita kosong, tak ada, kan? Inilah zaman sekarang, kau faham je lah, Itu sebabnya kadang-kadang peraturan pernikahan tu kita terpaksa ketatkan. Jadi kalau kes macam tu, jadi kita boleh gunakan mufarakah tu pengasingan. Farakkan pernikahan lah. Farakkan pernikahan. Farakkan pernikahan. Lepas tu kena settlekan laki dengan laki yang pertama tu, laki yang mengaku masih lagi suami tu. Okey. Nak tak dia nak lopehkan ke tidak? Isteri tu. Kalau suami yang tadi yang datang mengadu tu kata, tak apalah ustaz, saya lopehlah dia. Saya lopehlah kan. Tak apa. Perempuan tu tetap kita farakkan dulu, lepas tu nikahlah semula dengan suami yang keempat tu. Nikahlah balik. Nikah cara betul lah. Macam tu. Masalahnya perempuan tu masih terikat dengan lelaki yang ketiga tu, dia masih terikat lagi. Kena buka dulu ikatan dia tu. Kena settlekan dulu masalahnya dengan lelaki yang ketiga tu dulu. Kalau lelaki ketiga kata, kan, tak apa ustaz, saya ceraikanlah dia. Je kan? Ceraikanlah. Bila cerai pun mesti ada dokumentasi dia, mesti ada hitam putih menyatakan cerai. Tak boleh cakap-cakap macam tu je kan, mesti ada prosedur dia. Macam tu. Baik, insya-Allah hadis ni menjelaskan bahawa Abdullah bin Umar naklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehingga dia suci daripada haid. Hadis ini menjelaskan bahawa Abdullah bin Umar naklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehingga dia suci daripada haid. Ketika itu boleh dah dia menjatuhkan talak satu jika mahu. Talak satu jika mahu. Jadi Abdullah bin Umar naklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehingga dia suci semula. Selepas rujuk sehingga dia suci daripada haid. Ketika itu bolehlah dia menjatuhkan talak satu jika mahu. Kalau nak talak lagi lah. Apabila isteri datang haid lagi dan telah suci, bolehlah dijatuhkan talak yang kedua sekiranya dia mahu. Apabila isteri tersebut suci daripada haid pada kali ketiga, Abdullah bin Umar naklah berfikir sama ada ingin meneruskan perkahwinan selepas rujuk atau menjatuhkan talak yang ketiga yang mengakibatkan perkahwinan putus sama sekali. Itu namanya talak bain lah. Talak bain. Talak bain dia dua. Talak raj'i dia ada satu je. Talak raj'i ialah talak satu ataupun talak dua. Okey. Satu lagi talak bain. Bain ada dua, bain sugra dan bain kubra. Bain sugra yang macam mana dan bain kubra macam mana? Kubra mana besar lah. Pertama bain sugra, bain kecil, yang kedua bain besar. Sedang talak raj'i talak satu, talak dua. Talak yang boleh rujuk talak satu, talak dua kan. Satu lagi talak bain sugra. Talak bain sugra ialah perceraian yang berlaku disebabkan oleh pasah ataupun khulu. Pasah ataupun khulu. Tebus talak. Itu namakan bain sugra. Bain sugra suami tidak boleh merujuk isteri dalam masa iddah. Okey? Kalau nak bersama semula mestilah dengan akad nikah yang baru selepas perempuan tu habis iddah. Sedangkan talak bain kubra memang tidak boleh lagi bersama sehinggalah bekas itu berkahwin dengan perempuan yang lelaki lain. Sehinggalah berkahwin dengan lelaki lain. Tentang rujuk ustaz. Yang perkara yang boleh rujuk pada talak boleh rujuk. Macam tadi kan kes yang anak Sayyidina Umar ni kan. Jadi dia kata rujuk tu, apa proses rujuk tu? Apakah ada akad nikah balik? Akad nikah ataupun rujuk sebagai satu pernyataan rujuk macam tu. Yalah, rujuk bolehlah kita, contoh suami berkata saya rujuk kamu semula. Tanpa saksi, tanpa sebaiknya ada saksi lah. Dia sebaiknya rujuk ni ada saksi supaya tidak timbul fitnah. Macam okeylah kalau dia cerai di ruang mahkamah tadi kan. Tak ada saksi kan dan tidak daftarkan ataupun kena daftarkan lah. Tak, soal sekarang sampai rujuk ni. Okey, sekarang ni cerai ke ruang mahkamah. Okey.
Jadi sekarang dia tak daftar ataupun tak dirujuk pada mahkamah. Okey. Tapi dia rujuk pada isteri kan kalau keadaan seperti itu. Itu yang kadang-kadang isteri jadi comel lah. Isteri macam tak tentu arah lah hidup ni sah ke tak sah, sah ke tak sah, kan? Hari tu saya bagi tazkirah di masjid Masjid Gebok, tazkirah subuh. Lepas saya bagi tazkirah subuh sejam, ada seorang hamba Allah Taala tu perempuan lah tanyalah tentang masalah rumah tangga dia. Dia kata, "Ustaz, suami saya dah menceraikan saya. Lepas tu kami bersama semula." Mana bersetubuh lah bersama semula. Kan? Lepas tu Ustaz, saya ada ajak dia ke pejabat agama untuk mengesahkan perceraian yang dia dah lapaskan cerai pada aku. Kan? Sampai sekarang suami pun tak diam je Ustaz, tak buat apa-apa gitu. Suami tak buat apa-apa. Saya tanya pada dia, kan, ada tak suami tu dia melafazkan rujuk? Puan kata tadi rujuk, ada tak dia lapaskan rujuk tu? Kerana dalam konteks mahkamah, dalam sudut mahkamah, kalau hanya bersetubuh saja tidak sah. Bersetubuh semula tidak sah sebagai rujuk. Rujuk mesti dah dilapaskan oleh suami. Kalau betul dilapaskan, pergi ke mahkamah, sahkan lapas tersebut. So maknanya kalau pergi mahkamah tu kena buat dua benda lah. Mohon pada mahkamah, satu, pengesahan lapas talak oleh suami tadi. Yang kedua, pengesahan lapas rujuk daripada suami. Okey? Dia kata hidup dia tak tenteram Ustaz. Hidup saya tak tenteram Ustaz. Kerana suami macam buat tak tahu je. Dalam benda ni. Tak boleh puan kata, mesti ambil tindakan apa-apa. Kalau tidak nanti akan didenda oleh mahkamah kalau lewat. Ni dah lama dah Ustaz. Dia kata suami boleh tak tahu je kata. Jadi serba salah lah kehidupan dia. Jadi janganlah menghina isteri kita. Mana? Kalau suami tahu hukum dan sengaja buat begitu, haram lah hukum dia. Kira berzina lah. Tapi kalau dia tak tahu hukum, dia tak faham, kan? Tu dimaafkan lagi. Tapi naklah kalau dah tahu, segeralah bertaubat Allah kan. Kawan ataupun saudara kenalah ingatkan kalau kawan kita dah kes macam tu kan. Ni kadang-kadang kawan pun tak tahu, lantak langkau kata. Kawan pun kenalah beritahu juga, ingatkan kalau kawan kita tu dah macam tu kehidupannya, ingatkan, selesaikan dah mahkamah. Saya beritahu dengan dia, puan kena selesaikan segera di mahkamah. Kalau tak selesaikan segera, nanti akan contoh berlaku lagi perceraian yang kedua. Jadi bendanya bertambah rumit. Bendanya bertambah rumit. Sedangkan yang pertama pun tak selesai. Ini tiba-tiba datang lagi kes yang masalah yang ketiga pula. Kan? Selesaikanlah satu-satu. Mana? Pengakuan suami lah. Kan kena bersumpah. Setiap yang naik mahkamah, hakim akan suruh bersumpah dahulu. Tak, macam tadi Ustaz kata, hari pertama, kedua, ketiga. Andaikanlah anda menjadi pelazim suami ni lah, mengatakan apa, melapaskan cerai kan. Lepas tu, rujuk. Jadi, sampai tidur pula Ustaz yang sampai ke rujuk, kita tak boleh tengok dalam hukum ni. Kalau rujuk, mana kalau dah cerai sampai 3 kali, mana boleh rujuk lagi? Dah cerai sampai 3 kali, mana boleh rujuk lagi? Tak boleh terima lagi lah rujuk dia. Tak boleh terima lagi lah. Kalau dia masih lagi bersama juga, kan, dia akan menanggung dosa lah. Sedangkan kau dah ceraikan si kau 3 kali. Lepas tu tak ada buat pengesahan mahkamah semua. Lekoi menanggung-nangguhkan. Jadi esok dia akan menanggunglah keadaan itu. Tanggunglah dosa tu sampai bila-bila. Dia mengesahkan lafaz cerai di mahkamah ni. Kalau suami tak nak pergi, isteri lah kena pergi. Bila bercerai, bila perbicaraan berlaku, dia akan panggil dua-dua akan dipanggil, kan? Isteri akan dipanggil dan suami pun akan dipanggil. Hakim pun nak tanya apa, betul tak kau cakap begini ni?
Jam-jam sekian, pukul-pukul sekian dan sebagainya. Saya dah tanya dengan perempuan tersebut, ada tak suami melafazkan rujuk? Entah Ustaz, dia kata. Ada ke tak ada? Macam ingat lupa lah Ustaz. Itulah susah tu. Itulah susah. Benda dah lama. Bila lama, jadi benda tu ditangguh-tangguhkan. Ketu yang kadang-kadang buat lupa. Dia yang lupa. Mana kalau benda tu dah berlaku, teruslah. Pergilah pengesahan. Dan kodap lupa. Dan kodap lupa. Yelah, dah sodap lupa lah. Macam tu. Dah tak ingat apa kan. Itulah tuan-tuan apa yang berlaku zaman sekarang ni. Kita sama-sama lah insya-Allah ambil iktibar. Tak perlulah saya cakap nawang nama tersebut, tak perlu cakap. Tapi itulah apa yang berlaku. Sama-sama lah kita ambil iktibar insya-Allah. Seterusnya, sebab haram talak bidai. Sebab haram talak bidai. Sikit lagi dah masuk isyarah. Sikit talak bidai haram. Talak bidai haram kerana memudaratkan isteri disebabkan panjangnya tempoh iddah kerana waktu haid tidak termasuk dalam iddah. Kenapa talak bidai haram? Kerana dia boleh memudaratkan isteri. Tapi talak jatuh tak? Talak jatuh. Talak tetap jatuh, tapi tetap dalam kumpulan haram. Okey. Kerana apa? Kerana tempoh iddah isteri akan lagi lama berbanding dengan tempoh iddah kalau bukan dalam talak bidai. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW, la darara wala dirar. La darara wala dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. Jangan mendaratkan diri sini dan jangan mendaratkan orang lain. Banyak kalau kita ni tuan mendaratkan orang lain. Diri sendiri dia tak nak mendaratkan. Dia sonok je diri dia. Dia nak kalau boleh orang yang kono kan. Tu biasa sikap manusia macam tu. Apalagi kalau kes suami-suami sendiri kan. Kadang suami berdendam dengan isteri lah. Disebab kalau berlaku perceraian kerana isteri suami berdendam dengan isteri. Bila suami berdendam dengan isteri, anak dah nikah besok dah kahwin. Anak dah besar nak kahwin. Bila anak nak kahwin, anak cari ayah. Ayah cari kan? Dia kata, ayah boleh tak ni jadi wali ni, anak ni saya nak nikah ni. Kan? Dia dah bercerai tu jelah. Boleh. Kau tak payah cari aku lagi. Tak payah cari. Kalau kau nak juga aku jadi wali, kau bayar aku 10,000. Kau bayar aku 10,000. Boleh aku jadi wali lah. Ada tokan yang anak itu. Anak tu apa? Bukan anak yang bersalah. Anak masa tu kocik lagi. Dia bergaduh dengan isteri dia, lepas tu bercerai. Bila anak dah besar, anak perempuan kan dah besar, tentu nak cari wali dia, bapak dia. Dia nak cari wali tu yang bapak yang berdendam. Yatim. Wali hakim. Wali hakim kan kes wali hakim lah. Tapi dia itulah dia akan merumitkan keadaan tu. Ayah tu dia akan merumitkan keadaan anak dia yang nak nikah ni. Jadi nak tak nak dia datang kita pejabat agama, paksalah kita keluarkan surat pergi mahkamah mohon wali hakim atas kapasiti, atas kategori wali enggan. Wali enggan menjadi wali. Okey? Dalam kes wali enggan, mahkamah dia tidak akan terus membenarkan perempuan itu berkahwin sebelum walinya dipanggil ke mahkamah. Sebelum wali di mahkamah dipanggil, hakim tidak akan buat keputusan. Kalau dah banyak kali postpone, terpaksalah hakim keluarkan kebenaran. Tapi ialah hakim pun panggil juga ayah budak tu dulu. Betul tak ni? Kau ni enggan ni nak nikah anak ni. Apa sebab ini? Kalau hakim berpandangan kan dia punya alasan tu tak logik dah, hakim terpaksa keluar kebenaran membenarkan anak tu bernikah lah menggunakan kuasa wali hakim. Kalau wali tu kata saya tak setuju anak saya dinikah sebab bakal suami ni isap dadah kita. Bakal suami anak saya ni isap dadah. Dan dia boleh membuktikan bahawa budak lelaki ni memang isap dadah.
hakim boleh menolak permohonan budak tadi, budak nikah ni. Kenapa? Dia akan memudaratkan budak perempuan itu kalau dia meneruskan nasab dia. Kan? Itu contohlah. Betullah pada hakim kebijaksanaan dia macam mana. Kan? Sama ada dia nak kan luluskan permohonan budak itu ataupun dia tak nak luluskan. Kuasa dia lah, bukan kuasa kita kan. Sementara itu haram menceraikan isteri yang disetubuhi kerana sucinya, kerana kemungkinan akan mengandung. Suami yang tak suka menceraikan isteri yang mengandung akan berasa menyesal. Mana-mana suami yang menceraikan isteri dalam keadaan mengandung, suatu hari nanti kemungkinan dia akan menyesal. Menyesal lah. Kenapa? Kan bila dah cerai tiba-tiba ada anak kan, ada anak tu lah sebenarnya akan penjeri kehidupan rumah tangga kan. Bila penjeri kehidupan rumah tangga tu dah tak ada, tu yang kau jual temenung sana temenung sini tu lelaki tu. Lah poi datang balik perempuan tu. Poi datang ni kan, muka tak malu lah si lelaki tu. Muka tak malu kan. Lepas tu balik, kena halau datang balik. Kena halau datang balik dia kan. Dah sayang kan, dah nampak anak. Dulu tak nampak anak dah. Bila anak isteri berkasih terlahirkan anak, dah nampak anak, comel lah anak tu, dah asyik mengulang dia ke rumah bekas isteri tu. Nampak tak? Susah nak cakap tu kan. Faham kan? Itu sebabnya, itu sebab Nabi kata kalau nak menceraikan isteri, mestilah cerai talak satu, supaya tidak timbul penyesalan selepas itu. Baik, perempuan yang masih kecil yang belum datang haid, putus haid, mengandung yang nyata, tidak pernah disetubuhi oleh suami, meminta cerai secara hulu. Talak dalam keadaan ini bukan talak sunni ataupun talak bidai. Talak macam ni bukan nak kata talak sunni permulaan, bukan nak kata talak bidai pun bukan. Hukumnya harus dan jatuh juga talak. Perempuan kecil yang belum datang haid ataupun perempuan yang putus haid, menopause. Menopause kan? Putus haid. Okey. Mengandung yang nyata, tak pernah disetubuhi oleh suami, meminta cerai secara hulu. Okey, talak dalam keadaan ini nak katakan talak sunni pun bukan, nak kata talak bid'ah pun bukan. Ya. Tapi hukumnya harus dan talak juga jatuh kalau berlaku macam itulah. Ia tidak haram kerana tidak menyebabkan kemudaratan kepada isteri. Isteri yang masih kecil dan perempuan yang putus haid, mereka beredah dengan kiraan bulan. Biasa 3 bulan lah. Kalau pejabat agama tu kiraan bulan biasa 3 bulan. Oleh itu mereka tidak menanggung tempoh edah yang lebih panjang. Isteri yang mengandung edahnya selesai selepas melahirkan anak. Begitu juga isteri yang bercerai dengan tebus talak ataupun khulu kerana perbuatan menembus diri daripada suami dengan harta, menunjukkan keinginannya untuk bercerai dan kerelaannya menanggung tempoh iddah yang panjang. Kerana ada perempuan-perempuan kadang-kadang dia tebus talak. Suami tak nak menceraikan dia, suami sayang ke dia, tapi dia asyik minta cerai je. Itu ada juga nak cerita panjang, banyak macam-macam kisah ni. Drama-drama yang berlaku lah. Ya, drama-drama yang berlaku kan, pasangan-pasangan suami isteri ni. Macam-macam drama ya. Skrip. Yalah, ada satu kes itu, dia suami isteri datang. Masing-masing tu anak pun dah besar dah. Dah besar. Isteri ni asyik sibuk minta cerai dengan suami dia. Suami dia tu tak nak ceraikan. Kan? So isteri ni bila bercakap tak ada titik. Bila cakap tu cakap macam tu, macam-macam lah keluar. Suami dia relax je. Relax je, tenang je suami dia. Suami isteri bercakap macam machine gun bercakap. Tahu tak? Macam-macam yang keluar. Dia kata suami ni ada hubungan dengan perempuan lain lah. Lepas tu dia kata suami tak jaga kebajikan dia lah. Lepas tu suami ni tak tegur jiran dia lah, sebab jiran itu dia punya apa? Longkang rumah jiran tu
Kan dia kata ada bau tai masuk bawah dalam kawasan rumah dia. Dalam kawasan rumah dia lah. Tapi suami kata tak ada. Duduk taman. Kan duduk sebelah. Mana ada? Kan perbentungan dia cantik bagus kan. Tapi perempuan tu dia terasa bau busuk. Perasaan dia. Dan suami dia tak ada ambil tindakan dia kata. Suami pun tak tahu je menyebelahi jiran dia tu. Macam-macam lah keluar kan. Macam Michigan keluar. Suami pun tak tahu je. Okey. Tu lah. Tapi suami tu lah. Suami dia tak nak ceraikan lah. Tapi cakap lah kalau puan sekarang ni kesimpulan dia macam mana? Puan ni nak cerai ke tak nak cerai? Saya nak cerai Ustaz dia kata. Kalau nak sekarang ni masalahnya suami puan tak nak ceraikan puan. Masalah sekarang puan, suami puan tak nak menceraikan puan. Tapi puan masih nak bercerai. Kalau macam tu puan pergi ke mahkamah, mohon pasah di mahkamah lah. Tapi besok jangan pula puan menyesal cakap. Kerana bila berlaku pasah, besok kalau nak bersama semula masa iddah dah tak boleh dah cakap. Dah tak boleh bersama semula dalam masa iddah. Kalau nak bersama semua mesti dengan akad nikah baru. Lepas tu dia menung. Ya ke Ustaz kata. Kan? Itulah. Puan fikirlah baik-baik. Dia kata pada saya, masalahnya Ustaz dia kata, sekarang ni kuasa talak pada suami. Apa lagi cerai kena saya dia kata. Cerai kena saya dia kata. Memanglah kuasa talak pada suami, tapi ada masa dan keadaannya puan pun boleh mohon mahkamah untuk pasah. Walaupun suami puan tak melapangkan talak, hakim boleh pisahkan puan dengan suami puan lah, dengan kuasa yang ada pada hakim. Saya cakap, ya ke Ustaz? Sekarang fikirlah puan, fikirlah macam mana. Puan hidup dengan suami puan ni dah lama, dah berpuluh tahun hidup dah. Anak pun dah besar-besar dah. Nak bercerai buat apa? Kan? Saya rasa ini hanya perasaan puan saja. Ada bau busuk, latai lah macam-macam ni. Hanya perasaan saja. Sebenarnya benda tu tak ada pun. Kalau puan rasa betul-betul ada bau busuk, jiran ni masalah, laporkan saja pihak PBT ke, pihak Parit dan saliran ke dan sebagainya. Buat laporan pada mereka, biarlah mereka ambil tindakan dan sebagainya. Kalau suami puan tak nak tindakan, lapor je lah. Entahlah Ustaz. Yo kan, bila dia cakap tu, satu pejabat dengar. Satu pejabat suara perempuan tu bersisi, suara dia kuat. Kita bincang dalam bilik, tapi punya suara sound dia kuat. Satu pejabat berdongar, kawan dia pun terdongar. Yang budak kat kuanter dengan klien ramai semua terdongar. Macam itulah. Itulah yang berlaku, realiti yang berlaku lah. Kadang kita pula tersopit. Kita duduk tengah. Kita tak boleh nak sebelahkan ini pun tak boleh. Nak sebelahkan dia pun tak boleh. Dua tak boleh. Kita mesti duduk tengah-tengah. Kan? Kadang kita pun itu kalau ini, itu pun bukan bertugas di bahagian runding cara rumah tangga. Kalau runding cara rumah tangga lagi teruk. Lagi pula banyak masalah masalah rumah tangga orang nak selesaikan. Yang suami cakap macam ni, yang isteri cakap macam ni. Okey, insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar tu. Insya-Allah perbincangan kita malam ni insya-Allah akan datang semua lagi. Talak biasa dan talak dan khulu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyana fataya alim lawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fa'alna fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma jama'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.
Tak tekan